Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, hadirin, hadirat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini, seperti yang telah disusun atur, kita diberikan peluang untuk mendengar perbahasan dan perbincangan berhubung dengan perkara yang paling penting dan utama dalam kehidupan seorang Muslim, iaitu urusan dan perkara yang berkaitan dengan al-aqidah ataupun al-iman, juga disebut dengan at-tauhid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah kita akan menyentuh satu perbincangan yang ringkas tentang apa yang boleh mencacatkan atau merosakkan tauhid ataupun iman. Para ulama apabila menyebut tentang perkara yang boleh merosakkan atau mencacatkan, dan lebih teruk daripada itu, boleh membatalkan akidah kita, ialah syirik kepada Allah. Perbincangan yang besar di bawah tajuk syirik itu banyaklah. Antaranya yang boleh kita ingatkan di kalangan ahli keluarga dan rakan-rakan kita ialah syirik yang mungkin beredar atau berlegar di kalangan kita dalam kehidupan, tetapi jarang diambil berat. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut dan bimbang. Bahkan Nabi menyebut kepada para sahabat, antara perkara yang aku risau ia terjadi di antara kamu, iaitu apa yang kita akan sebut pada malam ini. Hadirin mukminin, antara perkara yang dibimbangi dan ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh kita tengok di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirk al-asghar. Qalu wama asyirkul asghar ya Rasulullah? Qal ar-riya. Yaqulu Allah azza wa jal lahum yawmal qiyamah idza juziyan nas bi'a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'un fid dunya fanzuru hal tajidu indahum jazaa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa maksud hadis ni? Kita tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada sahabat ni, bukan kepada kita. Pasal ketika Nabi bercakap itu, golongan yang berada di hadapan Nabi ni para sahabat, tapi dia turun kepada kita lah. Maksudnya, di kalangan para sahabat
yang kukuh, kuat, yang imannya solid, bersih, ditakuti oleh Nabi berlaku kejadian ini di antara mereka. Jikalau Nabi bimbang perkara ini berlaku di kalangan sahabat, boleh terjadi di kalangan sahabat, tentulah kita yang jauh daripada iman sahabat, besar kemungkinan untuk terjadi itu lebih mudah. Nabi sebut kepada sahabat, sesungguhnya aku sangat takut dengan suatu perkara yang akan berlaku kepada kamu. Aku bimbang benda ini terjadi kepada diri kamu. Apa yang Nabi takutkan? Apa yang Nabi risau? Sehingga Nabi mengingatkan para sahabat tentang tajuk ini. Kata Nabi, asyirkul asghar, syirik kecil. Apa beza syirik kecil dengan syirik besar? Sebab tuan-tuan dia beza besar. Sebab tu kadang-kadang orang dia tak faham. Asyirkul akbar, syirik besar, apabila seseorang itu melakukan perbuatan tersebut, dia menyebabkan pelakunya setelah terangkat uzur, mawani', dia macam ni lah. Bila satu orang buat syirik besar, tidak automatik dia terkeluar. Tak terus dia keluar. Sebab itu di kalangan ulama ahlus sunnati wal jamaah, dia ada mawani', dia ada dawabit, qawaid. Apabila satu orang buat perbuatan itu, adakah automatik dia terkeluar daripada Islam? Batal akidah dia, gugur syahadah dia? Tak ada siapa yang kata lagu tu. Dalam semua kuliah-kuliah kita, dalam kelas-kelas kita, pengajian kita, kita mengingatkan ada banyak pasal lu nak bincang. Sebab itu, apabila tersebarnya video, sekali lagi saya nak ulas satu video. Petang tadi ada orang tak meh. Dia kata siapa pakai seluar pendek fasik, siapa yang fasik bagi menikah anak dia batal, tak sah nikah. Jadi anak dia yang tak sah menikah tu, kalut. Mudah kita. Bak hala nak perbatal, nak keluarkan orang daripada Islam, nak apa? Nak pasikkan orang, nak kafirkan orang, nak tak sahkan nikah orang. Oi kalut. Mudah. Menikah tak sah. Pasal apa hang menikah tak sah? Pak hang pakai seluar pendek. Tu dia. Kalut. Tajuk ni akidah lah, tapi saya nak jawab dia pasal keliru. Seminggu sebelum wali adil ataupun bab seluar pendek tu sendiri pun dah khilaf di kalangan para ulama. Seluar pendek tu masalah dia tahu mana? Tanya tuan-tuan sikit. Seluar pendek tu yang kalut dia tahu mana? Tanpa tu. Paha. Pasal tu kalau kita pakai seluar tiga suku lah orang Perlis panggil. Seluar yang labuh lepas kepala lutut tu, di kalangan para fuqaha, aurat lelaki ni sebahagian qaul kata depan dengan belakang. Artinya siapa yang pakai seluar boxer tu, mengikut qaul ini, umpamanya dinisbahkan kepada mazhab Malik, kalau dia pakai boxer, seluar tomoy tu, dia dianggap tutup. Di sisi Malik, paha bukan aurat. Maka ketika tuan-tuan main bola, hendaklah tuan-tuan semua tukar kepada mazhab Malik. Sebelum tiup whistle, tuan-tuan hendaklah niat
dengan sahaja dengan ni aku tukar kepada mazhab Malik lambat pakai seluar pendek kerana Allah Ta'ala. Pasal kan mereka duk ajak tukar mazhab. Kita nak ajaklah tukar mazhab. Habis main bola, sahaja aku masuk balik ke dalam mazhab Syafi'i kerana Allah Ta'ala. Ada tukar masuk mazhab. Tak apalah. Pasal itu baik. Saya nak ceritanya bab paha tu. Bab paha itu aurat ataupun tidak, khilaf di kalangan para fuqaha. Ulama berbeza. Ada mazhab kata aurat, ada mazhab kata paha tak aurat. Artinya orang boleh pakai seluar pendek semayang. Pasal paha tu bukan yang penting depan dengan belakang. Mereka berdalilkan kepada hadis-hadis yang kuat juga. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi saat lagi dia keluar tak dan habis video ni dia keluar pergi mana? Tengok geng ni. Depa pergi suruh pakai lok pendek pula. Orang ni duk bincang pandangan tentang isu paha tu. Kita sendiri pun tak pernah pakai lok pendek kot kangak ah. Cuma kita nak habaq, hang jangan laju sangat. Tengok orang pakai lok pendek pasir. Dia pergi menikah anak dia tak batal. Lepas tu anak dia yang menikah 5-6 tahun tu, yang baru tahu hukum ni, cucu-cucu dia macam mana? Anak haram ke anak halal? Pasal tu hukum ni dia ada apa? Implikasi dia. Apabila kita kata tak batal, tak batal itu bukan kata tak batal akad tu saja. Dia akan memberi kesan kepada hubungan suami isteri tu. Kalau ada, cermat sikit lah. Banyak kerja lagi duk ada dalam dunia ni. Pilah buat kerja lain. Tak payah duk bersabuk buat hukum ni. Nak perbatal, nak tak bagi sah, nak perharam. Macam makanan. Tak pernah lagi kita duk dengar orang duk bagi kempen halal. Duk halal ke nak bagi haram? Kan? Ini satu. Yang tu kita bincang sekali. Pasal saya nak sebut. Baik. So, hadirin mukminin. Saya nak sebut ringkas. Asyirkul akbar, syirik besar yang kita akan cakap dalam tajuk yang berikutnya. Apabila satu orang tu buat syirik besar, kalaulah terangkat kepadanya penghalang-penghalang. Sebab tu kita kata bila tersebar video, ada sebahagian anak Melayu, orang Melayu yang ikut belarak dengan teg pusam, tidaklah kita kata mereka ni habis murtad. Tak. Tindakan itu salah. Tindakan itu mesti ditegur. Tapi adakah orang yang ikut tu semua murtad habis belaka? Nanti dulu. Jangan lajak sangat. Yang pertama, hendaklah mereka itu dipastikan mereka mengetahui bahawa perkara itu salah. Kejahilan. Sebahagiannya jahil. Mereka tak tahu nak beza. Adakah ini upacara agama ke? Upacara budaya ke? Upacara yang sonok-sonok ke? Ataupun main-main ke? Ataupun mereka beriktikad belarak itu dengan membesarkan Tuhan yang rinci, tuan-tuan. Bukan senang kita nak kafirkan orang ni. Kena tengok dulu. Budak-budak. Oi. Pasal apa amal ni? Kami tengok macam syok. Sebab itu tak semua orang yang pergi songkran tu kita kafirkan. Balik-balik songkran. Ni, apa pergi mengucap? Setengah tu pi saja nak main. Tak boleh lah songkran tu. Perayaan agama. Tapi setengah tu pi nak main ayak. Betul tak? Tentang faham tak? Tapi saya sebut apa? Asyirkul akbar. Apa kesan dia? Seseorang yang terjatuh, melakukan, terlibat di dalam perbuatan syirik besar, terkeluar daripada iman kepada kufur, terkeluar daripada Islam kepada kufur, kafir, terkeluar, batal. Itu syirik besar. Habis segala amal ibadat dia terkeluar. Dia kena syahadah semula.
Iaitu yang kata syirkul akbar. Tapi yang Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ni, Nabi kata asyirkul asghar, syirik kecil. Artinya orang yang melakukan syirik kecil ini tidak rosak, tidak terbatal akidahnya, tapi rosak amalan yang dia buat tu sajalah. Walau bagaimanapun syirik kecil ini dia termasuk di dalam dosa yang paling sekali lagi tuan-tuan silap faham jahanam saya. Syirik kecil ni hang pi ambil hang mayang habis ya. Syirik kecil ni hang istighfar habislah. Syirik kecil ni hang mayang 2 rakaat habislah. Syirik kecil ni bukan dosa kecil. Syirik kecil ni dosa besar. Tapi pelakunya, orang yang melakukannya, dia fasik, dia melakukan dosa besar, tapi dia masih Muslim, dia masih Islam. Kan? Nanti kita akan tengoklah. Itu beza dia. Sebab itu bukan semua orang yang buat syirik mesti terkeluar daripada Islam, mesti menjadi musyrik. Yang orang kata apa, musyrik itulah yang kafir, yang kufur tu. Tak boleh. Pasal itu ahli sunnati wal jamaah. Pasal itu kita kata orang yang pakai tangkal tu syirik, melakukan perbuatan syirik. Tapi syirik apa? Sebab kalau dia pakai tangkal atau dia gantung gambar, contoh kita pergi satu kedai, dia gantung gambar siapa pun tak apalah, dia gantung gambar. Kita tanya, gambar ni untuk apa? Gambar Tok Syekh ke, Tok Khamat ke, gambar apa? Dia kata gambar ni nak bagi lari. Tak boleh ni. Tak, Allah yang bagi. Cuma saya gantung ni sebagai sebab. Saya bukan kata gambar ni yang bagi rezeki. Yang ni syirik kecil. Syirik juga. Sebab gantung gambar itu tak ada kaitan dengan rezeki. Tuan-tuan faham tak? Ada sebab yang boleh, ada sebab yang tak boleh. Contoh sebab yang tak boleh apa? Sebab yang boleh. Tuan-tuan sakit, makan ubat. Syirik ke tak? Syirik ke tak? Okey. Mari faham elok-elok. Pasal saya dah dengar hak yang ni pun tak faham. Satu orang, dia sakit, dia makan ubat. I'tiqad dia apa? Apa kepercayaan dia? Dia makan ubat tu sebagai asbab. Tapi yang menyembuhkan ubat tu ke Allah. Apa beza dengan satu orang sakit kepala pergi ketuk dinding atau pakai tangkai? Ubat tadi ikhtiar. Ubat tadi ikhtiar ke tak? Ikhtiar. Sebab dia yakin bukan ubat tu yang menyembuhkan. Tapi kalau dia yakin ubat tu yang menyembuhkan, bukan Allah, apa tu? Apa dia tu? Tu syirik besar. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa anta syafi. Syafi, yang menyembuhkan itu Allah. Hatta Nabi pun tak boleh. Kita tak boleh kata Nabi yang maha menyembuh. Sifat maha menyembuh tu sifat Allah ya. Kita pergi makan ubat tu, kita tahu bukan ubat tu yang menyembuhkan, Allah. Tapi itu sebab. Pasal apa yang tu kita tak kata syirik? Pasal yang tu memang sebab yang munasabah, sebab yang dibuktikan dengan kajian. Dan Nabi suruh kita ikhtiar. Nabi kata Allah turunkan penyakit tanpa makan ubat. Itu beza. Satu orang demam, sakit, dia pergi duduk ketuk dinding, dia pergi duduk pakai tangkai. Yang tu sebab yang apa dia? Sebab yang tak betul, tak syar'i. Yang tak ada kaitan. Apa kaitan sakit kepala hang dengan ketuk? Pasal ada orang dia tunjuk, dia ketuk dinding. Perubatan dia. Faham tak tuan? So, bukan semua satu orang pergi minta tolong. Dia minta tolong kat saya. Dia kata, Ustaz, saya lagi tolong tutup pintu. Kan? Minta tolong tu tak syirik pasal saya mampu untuk tutup pintu. Betul tak? Betul tak tuan?
Tapi kalau tuan-tuan pergi minta tolong dekat benda yang ghaib, yang tak mampu nak tolong, yang tu syirik. Pasal tu orang kata, hang main minta tolong aku, hang syirikkan aku dengan Allah. Apa yang hang teruk sangat faham ni? Aku minta tolong hang dalam benda yang hang mampu. Sesuatu yang kita minta tolong dalam kemampuan dia, maka itu adalah perbuatan yang dibenarkan. Boleh? Okey. So, tuan-tuan dapat beza apa yang dikatakan syirik besar dan syirik kecil secara sepintah lalu. Secara kecilnya macam itulah. Kan? Qalu, sahabat tanya, wama asyirkul asghar? Apakah yang dikatakan dengan syirik kecil tu? Syirik kecil tu apa? Syirik juga, dosa besar juga, tapi dia tak mengeluarkan seseorang itu daripada iman kepada kufur. Dia masih lagi muslim. Apa dia? Iaitu Nabi SAW mengatakan, qal ar-riya. Yang dikatakan dengan syirik kecil itu ialah ar-riya. Riya. Apabila dia buat satu amalan, dalam masa yang sama dia juga mengharapkan pujian dan juga manusia melihat amalan dia. Riya lah dalam bahasa yang tuan-tuan nampak ni, zahirnya tak sama dengan batinnya. Dia nampak macam khusyuk, tapi sebenarnya dia nak tunjuk ke orang, bukan dia buat kerana Allah. Yang ni syirik kecil. Amalan yang dia buat tu batal lah, tapi dia masih lagi muslim. Nabi SAW sebut pada hari kiamat nanti Allah Azza wa Jal, ketika dia membalas amalan-amalan manusia, terutama mereka yang melakukan syirik ni, Allah akan berkata, Allah firman, idhabu ilal ladhina kuntum tura'una fid dunya. Allah kata, la ni hampa yang main nak ambil pahala ni, hampa pi dekat orang-orang yang dahulu ketika di dunia kamu menunjukkan, mempamerkan amalan kamu untuk mereka, maka mintalah daripada mereka pahala. Hampa jangan main minta kat aku. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Faham? Pasal itu riak ni dia buat. Okey, siapa yang tahu satu orang tu riak ke tak riak? Ni tajuk bagus ni. Siapakah yang mengetahui sama ada seseorang itu melakukan amalan riak ataupun tidak? Jawapannya, orang yang buat tu sahaja. Sebab dia benda dah dalam. Kita tak boleh judge dia. Sebab itu siapa pun tak tahu siapa dia yang riak tak riak, Allah sahaja yang tahu. Allah dan orang yang buat tu, dia tahu dia buat untuk siapa. Dia tahu amalan tu dia tujukan kepada siapa dan kerana apa dia buat amalan tu. Tuhan tahu. Tapi kita tak tahu. So tak betul lah orang yang duk habaq kata dia boleh tahu siapa riak. Macam mana hang tahu? Aku tahulah. Aku kenal dia. Kenal tak tentu. Sebab dia soal niat. Nampak? Baik. Hadirin mukminin. Sebagai contoh, riak ni sebagai contoh. Ada orang yang menzahirkan. Ni contoh riak Contoh, maksudnya saya tak kata orang yang sat lagi silap faham kalut. Ini contoh. Tapi tak semestinya orang yang macam ni dia mesti riak. Saya bagi contoh macam inilah. Contoh orang Kelantan adalah orang yang suka makan manis. Contoh orang Kelantan ni dia suka makan manis. Tapi tak semua orang suka makan manis ni mesti faham tak? Kalau faham baru boleh baca tajuk. Okey. Contoh orang yang riak di dalam agama, di dalam ibadah. Orang yang berpenampilan lusuh, lemah lembut, kusut masai, compang camping, serabai. Yang ni contoh riak.
Sebab dia nak habaq dengan penampilan dia tu, dengan apa? Dengan dia punya pakaian, dia punya keadaan dia tu, dia orang yang zuhud. Tu dia nak habaq tu lah. Tapi tuan-tuan faham tak? Bukan semua orang yang tuan-tuan tengok kawan tu, hang ni riak awak, pasal hang pakai lekeh. Dak, aku memang tak ada duit baju ni yang aku ada pun. Pasal tu kita kata ini contoh. Jadi tuan-tuan, orang-orang yang dia sengaja, agama tak suruh tau. Agama tak suruh pakai baju terkoyak, agama tak suruh biar diri tak terurus, agama tak suruh nampak serabai, agama tak suruh, dia yang pi buat. Pasal apa hang buat? Aku saja nak buat, nak bagi kata aku nampak zuhud. Yang tu riak. Yang tu dia pi habaq kat kita. Kantui lah, silap lah kan. Kita tekan-tekan tanya, dia terpacui keluar, kita kepok dia. Tuan-tuan faham tak? Sebab itu orang yang berpenampilan, tapi ada juga orang yang berpenampilan kemah, dia boleh jatuh riak ya. Boleh jadi juga. Pasal itu saya kata tak semestinya. Ada orang yang pakaian smart, pakaian kemas, kan? Nak bagi dia nampak kata dia tu saleh. Nak bagi dia nampak tu ulama besar. Selepang kok ni, selepang kok ni, kibah kok ni, kibah kok ni, kan? Soban tu dia. Tengok kita pun ni, kan? Sarang tebuan ke sarang lebah apa ni, kan? Takut lah, kan? Nampak? Macam-macam. Ada juga orang yang pada zahirnya dia memanjangkan qiyam dan rukuk. Dia panjangkan Allahu Akbar, lama dia mayang. Terutamanya contoh ni pada zahir khalayak ramai. Kalau dia semayang di rumah, Allahu Akbar, alhamdulillah, kul huwallahu. Tak ada berapa minit habis. Tapi bila dia mayang di masjid, di hadapan ramai, dia semayang lama. Kata para ulama, ini termasuk daripada contoh riak. Tapi tak semestinya. Tadi tuan-tuan tengok dia ni semayang lama, hang riak sungguh. Riak apa? Aku memang mayang unik lagu. Jadi yang ni tuan-tuan, pasal itu kita kata, kita ajar tajuk ini. Nabi mengingatkan sahabat untuk apa? Untuk diri masing-masing, bukan untuk menilai orang lain. Untuk Nabi sebut tajuk ni supaya sahabat kita boleh koreksi, boleh muhasabah diri kita, bukan untuk kita nak pergi duk banding, nak pergi duk cek, nak pergi duk tanya, nak pergi duk siasat, bukan. Ni bukan kerja kita. Kerja kita ialah islah diri kita selepas kita dengar tajuk ni. Wallahu taala a'lam. Baik. Jadi tuan-tuan faham nampak? Okey. Kemudian kalau kita tengok juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari daripada Jundub radhiyallahu an. Jundub bin Junadah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma'a Allahu bihi wa man yura'i Allahu bihi." Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi kata apa? Nabi kata man samma'a, sesiapa yang dia memperdengarkan amalan dia. Yang ni kita panggil sum'ah. Tuan-tuan sebut bagi betul ya, bukan Sumayyah. Sumayyah tu nama orang. Sum'ah. Jadi jangan letak nama anak Sum'ah, makna dia buruk. Sum'ah. Sum'ah ni apa dia? As-sum'ah ialah perbuatan kita menceritakan amalan diri kita kepada orang lain dengan tujuan riak. Tadilah dengan tujuan nak berbangga. Dia balik. Tapi tuan-tuan, macam tu juga saya kata, tak boleh juga kita pukul rata juga. Satu orang dia cerita untuk tujuan apa? Untuk tujuan nak memberi ilmu dan semangat kepada kita. Saya ni tuan-tuan, alhamdulillah, doa malah apa ni, bangkit tengah malam salat, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi tenang doa. Awak ustaz ni sum'ah ni, dia bukan sum'ah,
dia menceritakan pengalaman dia. Pasal itu, tapi pokok pangkalnya dia. Bini dia tanya, abang tadi lain ceramah duk cerita kata maki tengah malam pasal apa? Aku nak abang kat dia kata, nak abang kat depa kata aku bagus ya. Yang tu senang, bini dia tahu. Yang tu nama dia Sum'ah bang. Biar pergi Sum'ah tak Sum'ah, nak bagi dia faham hormat, nampak aku alim bagus. Tapi kalau dia tak, bini dia siapa habis cerita, aku cerita kat depa ni supaya lah ni ramai orang gila, ramai orang merayan. Aku ceritalah kuk depa boleh mangkit, boleh buat sama. Kadang-kadang depa tak tahu, aku nak kongsilah sekadar sebagai pedoman, pengajian, perkongsian. Nampak tak? So kita tak boleh generalize. Kita tak boleh takmim, Arab kata, mengumumkan bahawa mesti dia siapa yang cerita amalan dia ni, siapa yang duk kongsi. Tapi sebaiknya kalau kita tak berapa nak yakin dengan diri kita sendiri, kita tak payah duk cerita lah. Takut awal-awal tu kita cerita ikhlas, lepas tu you ustaz, hebat ustaz, dia rosak lepas tu. Dan awal-awal tu mungkin dia lurus. Lepas tu tuan-tuan, pasal tu saya nampak ustaz pun cerah, bersinar, ada ruh, ada nur. Pakai duk maki bayam. Tengok. Lalah kali dia pun molah daripada niat yang ikhlas, rosak dengan pujian orang. Nampak? Yang tu dia panggil sum'ah. Apakah balasan dan hukuman kepada orang yang macam ni? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan amalan sum'ah dan amalan yang riak tadi ini sebagai amalan yang tidak ada nilai di sisi dia. Maknanya dia tak ambil ya. Amalan tu apa bagi orang yang dengar, takat orang dengar tu yalah. Takat megah, takat hebat, bangga diri, takat tu yalah. Nampak? Kemudian Nabi kata, wa may yura'i yura'illah. Sesiapa yang dia menunjukkan amalan dia, riakkan amalan dia. So ada bezalah. Sum'ah ni dia cerita. Riak ni dia tunjuk. Ra'a kan, daripada perkataan ru'yah, melihat. Maksudnya dia satu memperdengarkan, satu lagi memperlihatkan. Memperdengarkan tu kita panggil sum'ah. Memperlihat atau mempamerkan amalan tu kita panggil riak. Yang mana kesemua perbuatan ini dilakukan untuk mendapat pujian, sanjungan manusia ni lah, bukan kerana Allah. Nampak? Ini apa yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyebut tentang perintah supaya kita mengikhlaskan amalan kita ni kerana Allah. Pasal itu tuan-tuan, tajuk ni walaupun kita ulang tapi dia sebenarnya sangat berat. Sebab itu di kalangan salaf dia berkata apa? Aku pedo tak mau riak cara ni, dia pi riak cara lain. Tuan-tuan boleh faham tak? Kadang-kadang kan kita semayang cepat. Okey? Kita semayang cepat. Kita tak mau bagi semayang lambat, satgi orang nampak kita riak. Kita pun Allahu Akbar. Kan? Kita pun balik. Ada tak kemungkinan kita nak riak kod jalan lain? Ada tak? Ada. Dia main kod mana? Dia kata cuba hang tengok. Orang tengok hang semayang laju, orang akan kata hang bagus, tak riak. Ya, aku pun duk berasa akulah dalam masjid tu yang paling ikhlas sekali. Dia fikir tu juga. Dia, tuan-tuan, riak ni dia mari daripada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Sebab itu orang bila dia tak mau buat riak kot ni, di kalangan salaf kata, bila aku berjaya melawan riak pada jalan ini, riak itu datang pada jalan yang lain. Sebab itu kadang-kadang kita, kita tak mau riak, kita tak pakai jubah supaya orang tak nampak kita bagus, soleh. Kita pun pakailah t-shirt, pakai seluar, orang nampak kita tak riak. Tapi kita riak kat mana? Kita mungkin riak main masjid. Hang tengok aku pakai lagu ni pun pi masjid. Jangan. Aku pakai t-shirt, pakai seluar pun boleh main masjid juga. Kan?
Nampak tuan? Mungkin kita selamat riak dari sudut pakaian, penampilan, tapi perbuatan belum tentu. So sebab itu tajuk ni dia perlu disebut kerana saya tak boleh tegur tuan-tuan tajuk ni. Saya tak boleh nasihat tuan-tuan. Saya tak boleh kata Abang Majid, saya nampak riak hari ni sakan sangat. Oh Ustaz nampak, minta maaf. Tak, saya kata kat dia, Ustaz tahu mana? Tak boleh. So ourselves, diri kita sendiri saja yang tahu. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah menyebut dalam suratul Kahfi, ayat yang kerap kita ulang baca, faman kana yarju liqa'a rabbih, sesiapa yang dia berharap untuk bertemu liqa, untuk dia bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat, apa yang Allah suruh, falyamal amalan salihah, hendaklah dia melakukan amalan salih. Amalan salih ni ditafsirkan dalam ayat yang lain. Allah kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah. So falyamal amalan salih. Amalan salih ni amalan yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah, baru dinama salih. Kemudian Allah ingatkan, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Tengok, Allah ingatkan, Allah sebut apa? Nombor satu, amalan salih. Falyamal amalan salih. Kau buat amalan salih. Lepas tu dia kembang dengan apa? Jangan mensyirikkan Allah. Kata para ulama, seperti yang disebut antaranya oleh Al-Imam Ibn Kathir dan juga ulama-ulama tafsir yang lain, Allah mengingatkan apabila seseorang itu diarahkan untuk dia menyembah Allah semata-mata dan tidak menyekutukan, pasal itu dia nama syirik. Pasal apa nama syirik? Dia apa? Orang belajar bahasa Arab ni dia kadang-kadang dia loklak, dia melawak sikit. Dia kata orang yang kahwin dua ni, dia panggil menduakan isteri. Menduakan ni musyrik. Musyrik ni artinya pasal itu syarikah, berkongsi. Siapa yang kahwin satu kita panggil muwahhid. Tauhid lah. Pasal dia kahwin seorang. Dia kata ana ni geng ahlut tauhid. Pasal isteri satu. Muwahhid satu kan, Tuhan yang satu, dia isteri dia satu, tauhid. Nak bagi mudah ingat ni, anta ni menikah dua musyrik. Tapi musyrik dia tu bukan musyrik menduakan Tuhan, musyrik menduakan isteri. Jadi nak bagi mudah ya, syirik ni apa dia? Menduakan, menjadikan adanya perkongsian yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Allah kata iyyaka na'budu, aku saja hampa sembah. Dia pergi sembah satu lagi, tak kira lah orang ke, ketui batu ke, pokok ke. Artinya dia menduakan dalam bab apa? Dalam bab menyembah. Dia menduakan dalam bab doa. Dia mudah ya syirik ni. Menduakan Tuhan, tak kira lah dengan apa-apa. Menduakan Tuhan dalam ibadah, menduakan Tuhan dalam doa, menduakan Tuhan dalam cinta, menduakan Tuhan dalam takut, menduakan Tuhan dalam harap. Artinya benda yang Tuhan kata dia saja, kita pi buat dekat satu lagi pihak, tak kira lah pihak tu orang ke, kubur ke, batu ke, apa ke, dia jadi syirik. It's very simple. Allah kata doa dekat aku, dia pergi doa kat kubur. Artinya dia menyekutukan Allah dengan apa? Dengan kubur. Allah kata takut pada aku, dia pergi takut hantu. Benda gaib, dia takut kat hantu. Dia mensyirikkan Allah. Allah kata takut tu kat aku saja. Tapi jangan silap. Hari tu lagu hari tu, hang takut Covid tak? Hang takut tak Covid? Aku takutlah tu, aku tak keluar pergi mana, aku pakai mask. Hang syirik.
Pasal apa? Hang menyengutukan Allah dengan COVID. Tu dia. Hampir faham kot mana ni. Faham tak? Takut ni, erti kata takut hakiki. Kita Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk-makhluk ni, Allah Subhanahu wa taala memang dia, kita takut hakiki tu maksudnya apa pun Allah yang menentukan. Tapi Nabi SAW juga ajak kita, apabila hampa dengar penyakit, hampa lari daripada penyakit tu. Seperti mana hampa lari daripada singa. Tuan-tuan nampak ular, tuan-tuan takut tak? Nampak tedung selah, jangan takut abang. Allah, bukan Allah lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Takut tak? Tapi takut itu takut apa? Sebab itu tuan-tuan, kita kena mengaji betul ni. Takut ada beberapa jenis. Macamlah cinta dan sebagainya. Satu dia panggil takut tabi'i. Al-khawf at-tabi'i. Takut tabi'i. Satu orang dia takut binatang yang berbahaya. Dia takut tempat tinggi. Dia takut gelap. Dia tak boleh duduk dalam gelap. Dia takut. Astagfirullah. Hang mengucap. Awak, hang mensyirikkan Allah dengan gelap. Yang tu fitrah. Dia takut. Kan? Pasal tu ada fobia. Orang tak boleh tengok. Apa? Dia takut kan? Takut bini. Tak syirik. Takut bini. Hang takut tak bini? Takut, aku takut bini aku. Tak syirik. Yang ni dia panggil takut tabi'i. Memanglah setiap manusia takut dekat bini dia. Kan? Siapa yang tak takut kat bini dia? Mana ada orang tak takut kat bini dia? Semua orang takut. Pasal tu macam yang cerita raja tu kan. Raja tu kata, siapa yang takut bini? Mai duduk belah ni. Seorang tak pi. Seorang dia tak pi, dia duduk tang tu. Raja kata, hang tak takut bini ya? Takut tanggu. Pasal apa hang tak pi? Bini tak suruh. Raja suruh dia tak pi. Dia suruh bini dia suruh pi. Ini punya kartun. Tak tahulah. Tapi tak ada sanad. Cerita ni la aslalahu. Tak ada asalnya dalam kitab hadis. Jadi wajib kita tak percaya. Ya. Baik. So nak ceritanya takut. Yang takut syirik tu takut ibadah. Takut ibadah. Artinya kita takut pada makhluk dalam perkara yang sepatutnya kita hanya takut kepada Allah. Kita takut pada binatang tu. Tapi kita tahu binatang tu tak ada kuasa. Cuma kita takut di atas tabiat dia berbahaya dan sebagainya. Nampak? Itu tak jatuh syirik. Baik. Kemudian kata para ulama, jadi Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita supaya tidak mensekutukannya bandingan atau tandingan yang setara dengannya di dalam sesuatu perbuatan. Maknanya bila tuan-tuan angkat tangan takbir, walaupun kadang-kadang kita sebut lillahi ta'ala belum tentu. Allahu Akbar. Masa tu kita buat kerana Allah. Kita sembelih ibadah kan. Inna salati wa nusuki. Kita sebut dalam doa istiftah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusuk, ibadahku, sembelihan aku, hidup aku, mati aku lillahi rabbil alamin. Semata-mata kerana Allah. Nak tahu, okey tuan-tuan, kesimpulannya, orang yang ada tauhid ni, apa kesan dia dalam hidup dia? Pasal itu ada doa Nabi SAW ajar kita supaya kita baca, kan? Antara doa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, yang mana Nabi SAW ajar supaya kita baca, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bihi syai'a, an nusyrika bika syai'a na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada perbuatan mensyirikkan engkau dengan sesuatu yang kami tidak mengetahuinya. Maksudnya kita minta kepada Allah apa perbuatan yang boleh mensyirikkan Allah, sama ada yang kita na'lamuhu, kita tahu, ataupun kita tak tahu, kita minta Allah ampun. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika
Ya Allah, kami berlindung daripada mensyirikkan Engkau dalam perbuatan na'lamuhu, yang kami tahu, kami tak mau buat. Kalau kami tak tahu, wa nastaghfiruka, kami meminta ampun dalam perbuatan yang kami mensyirikkan Engkau, dalam masa kami tak tahu bahawa perbuatan itu lima la na'lam. Kita tak tahu kata itu syirik, kita minta ampun siap-siap. Ini doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Azan okey, saya ada urusan lepas ni, saya tak boleh nak sambung. Nantilah lain kali saya jawab pasal yang tu kan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.